Lagi Ustaz boleh tanya ya? Boleh. Puan ni multi level ke, jual roti canai ke, jual nasi lemak? Semua ada. Semua ada. Kemudian? Lagi satu, kalau misalnya kita makan selalu di kedai-kedai, satu di restoran ada aircon, satu di gerai. Kan tu lagi contoh dia tarik kan? Dia tarik ke apa kan? Ya. Ada aircon, harganya mahal. Kalau gerai-gerai kecil dia mungkin tak sewa, tapi harganya adakah patut berbeza-beza atau ikut sebuah hati peniaga? Terima kasih. Terima kasih. Salam. Wah, ada banyak soalan ni, ada 4 soalan ni. Kita jawab semua lah ya. Yang pertama multi level kan. Dia banyak jenis sebenarnya. Ada yang haram. Dan kebanyakan macam tu. Ada yang okey, ada yang boleh kan. Jadi kita nak tengok boleh ataupun tak. Saya tak spesifik mana-mana. Cuma kita tengok dia kena ada 3 unsur. Pertama, ada tak unsur penipuan? Penipuan tak boleh. Dia ada tak unsur penipuan? Kalau ada penipuan tak boleh. Kita tengok benda tu. Yang kedua, ada tak unsur tidak pasti? Dapat ke tak dapat ke? Wah, nanti kalau ada tak unsur tak pasti? Sebab banyak juga multi level kadang-kadang bila bonus dah banyak, akhirnya memang daripada niat awal ada penipuan. Tak dibayar dan sebagainya. Yang ketiga, memudaratkan ataupun tidak. Mana 3 unsur ni kita akan lihat. Kalau 3 unsur ni tak ada, boleh. Tapi kalau unsur ni ada, elakkanlah, elakkan. Jadi pada saya lah, kalau nak buat, kita tengoklah. Yang penting sedang betul sekalian, harta tu biar halal. Apa saja kita buat, harta tu biar halal. Jadi maknanya, mudah-mudahan yang ringkas kita bebaskan, insyaAllah boleh banyak dibahaskan mengenai ni. Tapi tu 3 asas sebelum kita tengoklah. Soalan seterusnya nasi lemak kan. Okey, saya betul sekalian. Kalau kita sebut memang ini nasi lemak daripada santan yang betul-betul piau. Tak ada santan campur. Apa dah sebut tadi kan. Apa tak ada santan campur tu kan. Maka ketika itu penipuan. Tapi kalau cakap nasi lemak. Sekadar nasi lemak. Dan nasi lemak tu memang orang faham lah. Maknanya ada bubur santan. Ada juga kadang-kadang orang maknanya santan, kadar santan tu sebagainya. Kita cuma cakap nasi lemak saja. Boleh. Tapi kalau mention ini nasi lemak memang baik punya dah. Memang santan yang penuh, tak boleh. Tak boleh tu sebab apa? Sebab itu berlaku penipuan. Sebab kita kata santan betul. Tapi kalau anda kata tak sebut benda itu, tak ada, maknanya nasi lemak biasa, nasi lemak orang pun faham lah. Dan kita pun tahu ini kurang lemak ni. Tapi maknanya nasi lemak tu kurang lemak. Belilah yang lebih lemak lagi kan. Tapi maknanya tak ada niat penipuan. Memang nasi lemak dah sekarang semua kadang-kadang barang naik lah. Itu yang kita mampu bubuh. Dan harga pun kita memang tak ada mahal sangat. Okey, boleh. Tak ada masalah. Janji jangan ada niat penipuan. Roti canai sama juga. Kalau niat penipuan tak boleh. Tapi roti canai tu memang cara kita buat macam tu dah orang reda. Walaupun nampak kembang tapi makan nampaknya sikit kan. Orang suka, orang nak beli juga. Mana taklah kita kata, wah ni roti canai besar dan juga dia punya isi banyak. Contoh, tapi isi kecil. Itu penipuan tak boleh. Tapi kalau kita kata, ni roti canai, cara kita. Orang nak orang belilah, orang nak orang reda, maka boleh. Sama juga dengan teh tarik. Sama juga dah. Teh tarik walaupun orang kata, kedai sama sama mahal kan. Susunya sama juga, tapi ini lebih 2 sen, yang ini 30 sen. Maknanya itu dia jual dengan harga dia. Dan kalau kita beli dengan kereta, saya nak beli walaupun harga mahal, saya nak beli. Sebab apa? Sebab tukang bantu dia orangnya handsome contoh. Ada orang juga ada pergi tukang basuh dia handsome kan. Sebab tu nak beli kat situ. Contoh lah kan. Maka kereta kita beli tak ada masalah. Jangan ada unsur penipuan. Itu saja. Nanti kita akan bincang 15 harta haram. Antaranya kita akan tengok jelas. Kita boleh ukur banyak semua untuk sekalian. Dan kemudian kita lihat email yang terakhir sebentar tadi. Soalan tadi mudah-mudahan menepatilah ya apa yang puan tanya. Soalan terakhir daripada Sazali Rahman daripada Melaka. Saya pernah terjumpa duit di tengah jalan. Agak banyak kan? Dan saya telah mengambilnya Ustaz, lalu menggunakannya tanpa ada usaha untuk memulangkan atau beri pada pihak berkuasa. Apa hukumnya Ustaz? Nanti kita akan lihat antara harta haram adalah luqatah al-haram. Maknanya harta jumpaan yang haram. Harta jumpaan haram macam mana? Sepatutnya harta jumpaan ni kita kena istihar. Kalau dalam hadis Nabi SAW menyuruh kita istihar selama setahun. Barang-barang yang kekal setahun, contoh duit dan sebagainya. Kemudian apabila dah istihar setahun, maka barulah kita boleh manfaatkan, ambil sedekah ke ambil sebagainya. Tapi tetap jika walaupun kita ambil barang itu, satu hari jumpa tuan dia. Katakanlah jumpa emas kan, jumpa tuan dia dan tuan tu menuntut balik, kita kena bagi balik setelah setahun istihar. Dan barang kita jumpa tu mengikut keadaan barang tu lah. Kalau lah anda kata jumpa nasi lemak tengah jalan kan, taklah setahun sekadar-kadar manfaat barang itu. Jumpa nasi lemak tengah jalan, nasi lemak siapa pula tertinggal kan, kita ambil kan. Maka kita ambil, kita istiarkan. Nasi lemak siapa agak tengah hari itu, maka boleh kita makan.
Kan orang tertinggal nasi lemak, jumpa sayur tengah jalan, ni sayur siapa tertinggal kan? Ni sayur siapa istias kadang-kadangnya. Sampai petang sampai nak layu tu tak ada orang, maka kita boleh gunakan. Tapi tak boleh nak ambil terus hukumnya dan kita gunakan hukumnya haram. Nanti kita akan perincikan balik maknanya mengenai arti jumpaan dan sebagainya dalam pembahasan harta-harta yang haram ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya hukum berkaitan dengan maknanya jumpa harta yang haram dan juga bagaimana maknanya hukum mengisytiharkan dan bagaimana dan macam mana cara untuk kita menyempurnakan setelah dapat dan sebagainya. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut lagi di dalam terima kasih kerana masih bersama lagi Tanyalah Ustaz pada pagi ini, dan kita sedang membicarakan mengenai harta syubhat sedang betul sekalian supaya kita dapat maknanya faham dan kita dapat tingkatkan kita punya amalan dalam bicara harta yang halal. Dan lebih penting sedang betul sekalian maknanya apabila mendapat benda yang halal itu dia akan memberi kebaikan kita fidarain di dua dunia itu dunia, di alam dunia ini dan di alam akhirat. Kita masih lagi membincangkan mengenai ciri-ciri ataupun kita boleh rasa apakah harta itu harta syubhat atau harta haram ataupun harta itu harta yang halal. Ciri-ciri dia kita tengah bincangkan perasaan ataupun rasa sebelum kita masuk pada topik bincang kita 15 harta-harta haram ataupun 15 harta-harta yang perlu dielakkan. Jadi sahabat sekalian, kita balik pada tadi. Yang pertama apa? Yang pertama ciri-ciri harta tu, kalau harta tu tidak halal ataupun kalau harta itu harta yang haram, pertama dia tidak membawa ketenangan. Kan? Carinya pun maknanya tak tenang, dah dapat pun tak tenang, membelanjakan pun tak tenang. Mulanya cari dalam keadaan yang tertekan, dapat tak dapat, akhirnya melobi, merasuah dan sebagainya. Dah dapat tak tenang, wah ni kalau BPR tahu macam mana ni. Kan membelanjakan pun tak tenang, habis ni jangan pilih, habis. Itu antara ciri-ciri dia. Yang kedua, apakah ciri-ciri harta itu tak ada berkat ataupun kita terlibat dengan benda haram? Harta itu tak mencukupi. Harta itu tak mencukupi. Makin banyak, makin tak cukup. Makin ada kereta, 2-3, makin nak lagi rasa tak cukup. Makin ada rumah, makin tak cukup. Kita sambung, kita ada pemanggil di mana. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Puan. Saya nak tanya. Siapa di sana? Ya? Siapa di sana? Apa dia? Siapa di sana? Saya Fatimah Ahmad. Ya. Daripada Muar? Ya. Ya. Saya tanya gini, Ustaz. Ya. Suami saya ni Nureh Kebun, bapa saudaranya. Tapi bapanya dah tak ada kan? Warisnya tu. Bapanya tak ada tu maknanya meninggal. Ya, ada bapa saudaranya dah meninggal lama kan? Jadi yang asalnya tu kebun tu yang bela suami saya, yang kerjakan bayar cukai apa kan. Jadi hasilnya yang tanam semula pokok getah, hasilnya ditoreh suami saya. Adakah macam mana tu? Okey. Warisnya dia tak nak. Okay. Warisnya yang lain dia tak nak. Ada dua benda nak tanya, Puan. Ya. Yang pertama, ketika sebelum arwah tu meninggal, ada tak akad, maknanya awak kerjakanlah kebun ini, hasil awak punya, ada tak? Dia daripada arwah tu mak saya pun saya ni kira isteri suami saya lah, suami saya yang Nureh. Jadi tak tahulah ada akad ke tidak ya? Jadi gini, apa tu dia yang kerjakan, warisnya dia tak nak ambil kisah kebun tu. Jadi suami saya yang nguruskan, hasilnya tu macam mana? Okey, satu lagi Puan. Ya. Adakah waris tu memang dah cakap, tak apalah pakcik kerjakanlah pakcik, ada lafaz dia, ada tak? Dia tak tahu menawa katanya tanah tu dia tak nak. Jadi suami saya lah yang nguruskan sebab bapa saudara dia kan. Jadi sekarang ni dah setahun ditoreh hasil, ya suami-suami yang ambil. Jadi macam mana hasil tu? Boleh dibagi dengan warisnya ke atau tidak? Okey. Itu saja Puan ya. Okey, terima kasih kepada Puan Fatimah ya, mengenai kebun maknanya diusahakan oleh maknanya bapa saudaranya. Jadi sebenarnya sama tuan yang pertama kita nak tengok pada akad. Pertama akad ya. Sebab tu Islam ni jelas. Apakah keikhlasan? Ikhlas tu hati.
terjemahan ikhlas tu yang Nabi Allah SWT sebut, man idza tadayantum bidaimin ila ajalin musamma faktubu, tulis. Terjemahan ikhlas tu. Kadang-kadang orang Melayu kita ingat ikhlas tak apalah, ikhlas tak betul tulis, tak apa, aku tak nak tahulah. Sebenarnya itu antara hati. Tapi sudut syariat dia memang kena tulis. Akad kena tulis. Jadi bagi suami puan, pertama akad lah. Akad tu kita kena tahu, kena jelas. Maknanya ada tak akad? Maknanya dulu arwahnya itu pernah tak mengakadkan, awak bagilah. Kalau bagi maknanya dia telah memberi keizinannya untuk menggunakan, dan hasil tu maknanya suami puan punya. Kalau ada, alhamdulillah, tu suami puan yang tahu dah. Alhamdulillah. Kemudian oleh kerana tanah itu tanah arwah, ketika dia meninggal, maknanya tanah itu telah menjadi hak waris. Walaupun manfaat bagi tanah itu pernah diakadkan, okey, maknanya ambillah manfaat itu, tapi sekarang tanah itu telah berpindah miliknya kepada waris. Seeloknya dan sebolehnya datang kepada waris. Akad kena barui, kan? Arwah yang kau dulu, dia ada pesan kat pakcik, supaya pakcik kerjakan tanah ni. Kalau tanah ni, maknanya dapat pakcik kerjakan, maka hasil tu pakcik boleh ambil. Jadi pakcik nak tanya, ada tak akad ni maknanya boleh berterusan atau macam mana? Kan? Tapi kalau boleh, korang semua dah kerja, bagilah pada pakcik. Pakcik ni, ini saja pendapat pakcik daripada arwah. Boleh minta, akad tu kena jelas. Yang tak boleh, akad tu tak jelas. Ada bila akad tak jelas, takut ada unsur-unsur penipuan, ada unsur-unsur kita sembunyikan satu benda, ada unsur-unsur kita tidak jelas. Itu tak boleh. Islam jelas. Ikhlas tu di hati. Terjemahan kepada ikhlas, tulis. Tak tulis, mana tahu, saksi ada. Barulah bila wujud pertikaian di syariat dia, maka boleh, maknanya diadili dengan adil. Orang yang hak pun diadili, orang yang mengerjakan pun dapat keadilan. Itu tujuan Islam, dan itu sistem Islam. Kita ada pemanggil seterusnya. Silakan. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Puan. Saya siapa ni? Ya, Puan Nuraini. Daripada mana, Puan? Dari Johor. Oh, Johor. Amat pemanggil kita dari Johor ini. Alhamdulillah. Macam ni, Ustaz. Saya nak tanya, macam bekerja di pejabat kan? Macam ada satu hari tu sampai tak ada kerja langsung. Jadi kita tak tahu nak buat apa. Jadi kita ni pun, kata orang mengular lah kan, ke mana-mana. Tapi kalau dah tak ada kerja tu, kadang-kadang membaca juga, sampai dah tak ada kerja tu lah. Kadang-kadang kena keluar ke shopping ke. Jadi macam mana dengan sumber pendapatan tu? Adakah saya kena duduk kat office sahaja sepanjang hari tanpa membuat apa-apa? Jadi Ustaz tolonglah jawab. Ni mungkin bukan masalah saya ni, masalah negara ni. Oh ya. Okey. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga di ketika orang pun kadang susah kerja, ada juga orang ada kerja tapi tak ada kerja kan. Maknanya syukur, alhamdulillah, dan maknanya syarikat yang demikian, maknanya bagi gaji tapi alhamdulillah mana kerjanya tak ada. Tapi gini Puan, saya yakin maknanya bukan masalah Puan, ramai lagi orang masalah sedemikian juga. Okey, yang pertama kita balik kepada akad. Islam ni balik pada akad. Akad macam mana Puan? Yang pertama sekali, ketika kita bekerja, sudah tentulah dia ada bidang tugas dia kan. Awak kena buat bagian. Kan? Kadang-kadang maknanya oleh kerana syarikat kita ni ataupun tempat kita bekerja tu kerjanya tak banyak, ataupun kita ni macam sangat efisien kan. Kerja tu dapat disiapkan dengan keadaan yang maknanya yang cepat kan. Maka kalau baki masa yang ada, kita tetap dibayar untuk kerja tu. Baki masa yang ada, kita tak boleh nak mengular. Pergi shopping lah, pergi apa semua tak boleh. Cara macam mana? Cara dia kena minta izin. Tetap kena minta izin. Sebab kita dibayar untuk bekerja itu. Bos ataupun tuan, saya ni dah siap kerja-kerja saya. Boleh tak? Petang ni saya nak pergi belikan anak baju sekolah dan sebagainya. Kena minta izin Puan. Sebab akad tu penting. Sebab kalau tidak nanti macam mana kita ambil hak, tapi kita menguruskan hak, mana kita ambil hak, maknanya baik kita dibayar gaji pada demikian, tapi kita menggunakan masa pada benda-benda lain. Nanti maknanya takut ada rezeki kita tu ada yang tak baik lah. Maknanya kita niat untuk mengulas sebagainya, boleh jatuh haram, boleh jatuh maknanya haram, boleh jatuh maknanya rezeki kita tu tidak halal dan sebagainya. Jadi maknanya kena beritahu. Tapi kalau bos yang baik kan, dia pun tahu, bagus kerja ni. Kalau betul-betul memang kita bagus kerja Puan, maka bos pun tahu, dia ni kerja bagus ni dah. Bagus, semua bagi bagus. Maka kita pun maknanya minta izin. Yang penting minta izin. Sebab kita dibayar untuk satu kerja yang 8 sampai 4 atau 9 sampai 5 tu kan. Kalau dia kata nak ni, kena beritahu, kena maklumkan. Kalau ada buat,
ada buat tapi tak mampu macam tu kan. Ya Allah, kan? Minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun. Aku tak nak buat lagi ya Allah. Dah terbuat macam mana, ataupun dah terbiasa perangai nak ubah tu macam mana ya Allah. Tak beritahu bos, ya bos tak bagi sana. Minta doa ya Allah. Tolong bagi aku kekuatan nak beritahu. Kadang-kadang kita ni nak jadi baik, tapi susah nak jadi baik akhir zaman. Saya untuk kita. Tanpa bantuan Allah payah nak jadi baik. Kita minta ya Allah, aku nak rezeki yang halal, kerja dengan baik, dan tolong ya Allah bagi aku tunjuk jalan macam mana cara nak yang terbaik ini. Kan? Kita kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih maknanya stay bersama kita pada perbincangan Tanyalah Ustaz pada pagi yang berbagi ini. Dan kita ada pemanggil saya rasa. Kita pergi lihat mana siapakah di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana Puan? Saya Puan Siti daripada Banting. Puan Siti di Banting. Ya Puan. Okey Puan, apa cerita Puan? Saya nak tanya. Ya. Saya ada buat perniagaan kongsi. Kongsi modal. Kongsi modal, okey. Contohnya lah, seorang RM50. Macam mana? Seorang RM50 lah, kita modal. RM100. Okey. Jadi saya sama-sama mencarilah barang yang kita niagakan. Tetapi yang pergi meniaga hanya saya seorang. Dia ada rumah. Itu saya pun pergi meniaga ni merata tempat jauh dengan menggunakan kenderaan. Tetapi bila dah dapat hasilnya, dia nak sama. Maknanya hasil tu, keuntungan tu dia nak kongsi sama jugalah. Padahal saya yang penat. Apa hukumnya kalau saya ambil duit minyak tu sedikit? Sebab kita yang penat macam upah penatnya ke, adakah halal apa ni duit yang saya ambil tu sebagian tu untuk duit minyak misalnya lah. Okey. Itu aja soalan saya. Okey, terima kasih ya. Terima kasih kepada Puan yang bertanya, Puan Siti daripada Banting. Sebenarnya kalau melihat daripada akad Puan ni, maknanya seorang partner lagi ataupun seorang lagi tu dia tak buat apa-apa. Jadi maknanya seorang seolah-olah membagi, maknanya berkongsi, tetapi satu orang lagi yang mengeluarkan, maknanya sesama mengeluarkan modal, tetapi seorang tu tak bekerja apa-apa. Jadi maknanya yang Puan Siti yang menguruskan semua benda, yang seorang tu macam sleeping partner lah ya. Maknanya duduk saja, tetapi bagaimana keuntungannya. Puan Siti daripada akad Puan Siti tu, maknanya Puan Siti membina satu perniagaan dengan kaedah musyarakah lah. Musyarakah mana sama-sama keluar modal musyarakah. Jadi Puan Siti ketika kita nak menjalankan sesuatu benda, pertama sekali dalam Islam akad tu penting. Akad penting Puan Siti. Sebab jadi macam tadi lah Puan Siti. Apabila akad tak penting, apabila akad kita abaikan ataupun akad ada benda-benda yang mungkin kurang jelas, di hujung nanti ada masalah. Sebab tu ikhlas di hati. Terjemahan ikhlas tulis. Allah kata tulis, faktubuh, tulis. Kemudian datangkan saksi-saksi. Itu penting. Kadang-kadang kita kata ikhlas tak apalah, aku percaya kat kau. Tapi jangan macam tu. Sebab apa? Nanti syaitan dia cocok hati dan sebagainya. Jadi Puan Siti ketika Puan Siti mengadakan perniagaan, Puan Siti kena kira. Sebab apa? Sebab perniagaan Puan Siti buat, minyak dan sebagainya, itu modal. Dan tenaga itu juga dikira makna sebagai modal. Untung tu, untung yang kita dapat setelah tolak benda-benda itu semua. Maka yang bersih untung barulah dibagikan. Tapi perlu dijelaskan ketika awal, ketika akad. Nasihat saya Puan Siti, nanti satu hari nanti kalau nak sekali lagi berniaga macam tu, daripada awal kena jelaskan. Ikhlas di hati, terjemahan ikhlas, kena buat benda-benda itu, tulis dan sebagainya. Supaya tidak berlaku ketidakpastian dan sebagainya. Kita ada pemanggil lagi, silakan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Puan, siapa ni? My name is Nur Amanda Wong. Yes. Okay, I have few questions on finance. Okay, 4 of it. One is about insurance. Okay. Okay, because previously I'm a Christian. Okay. But I newly convert. Alhamdulillah. Okay, and I bought life insurance and health insurance. So how does that fall in Islam ruling? Okay. Okay, another one. Second one is about share and forex. Okay.
what is the ruling in Islam in that, and also how about unit trust and FD? Unit trust? Unit trust and FD, fixed deposit. Okay, FD. Okay, the last one is commission. Okay. Okay, I have a friend, introduced him to a company, okay, and he concluded the deal. So I will get the commission as long as the company made their order to his company. Okay. So that commission, is that halal or not? Okay. Okay, that's all. Thank you, Ustaz. Thank you. Okay, bye. Okay, terima kasih. Kita ada pemanggilan, panggil maknanya orang Inggeris jadi, okay, saya putuskan, saya minta tangguh ketiga-tiga soalan ini untuk hari esok ataupun hari lusa, kerana ketiga-tiga soalannya tidak boleh dikupas semasa 2-3 minit. Takut nanti kita tak penjelasannya tak berapa baik, takut kita tak dapat tak dapat satu kepuasan yang baik, takut kefahaman kita tu kurang, takut kita silap ambil apa benda yang kita nak sampaikan. Jadi kita ada 3 isu di sini. Pertama, insurans. Apakah maksud insurans Islam? Yang kedua, kedudukan, maknanya fixed deposit ataupun share dan forex unit trust dan sebagainya. Yang kedua tentang commission. Saya minta tangguh soalan ni esok ataupun lusa kita akan bahas di dalam maknanya pembahasan 15 harta haram tu, dan juga macam insurans tu instrumen sokongan dalam Islam. Dari instrumen sokongan dalam harta tu salah satunya adalah instrumen sokongan, satunya adalah insurans atau takaful Islam. Jadi kalau setakat 2-3 minit saya nak bahas benda ni, maknanya takut tak sempurna pembahasan itu. Jadi maknanya kita minta tangguh soalan ni, maknanya untuk esok supaya keputusan itu lebih baik dan lebih panjang lagi insya-Allah. Okey. Jadi kita balik kepada pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini, iaitu mengenai harta-harta yang haram. Dan kita tak habis lagi sebenarnya daripada sudut apakah ciri-ciri maknanya harta-harta ataupun harta-harta yang haram. Jadi sebenarnya maknanya masa pun kita dah bercemburui kita, ataupun masa pun sudah nak tamat. Jadi kita setakat ini kita tutup untuk doa penutup, dan insya-Allah kita sambung esok dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi tentang harta-harta ni, insya-Allah, supaya kita lebih jelas dan mudah-mudahan Allah bagi kita harta yang halal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada peluang hidup yang masih Kau berikan kepada kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah kami, bantulah, ya Allah, beban kami ringankanlah, ya Allah,
hajat kami tunaikanlah ya Allah, keperluan kami cukupkanlah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi selamat sekalian, terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi yang berbahagia ini, juga kepada kru yang bertugas pada hari ini dan pengajar-pengajar sekalian. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penting kita diberi kekuatan sebentar sekalian untuk mencari yang halal, kerana di akhir zaman ini payah nak mencari perkara yang halal. Dan sebab itulah sekalian kadang-kadang dan menyebut susah mencari rezeki. Sebenarnya mencari rezeki senang, yang susahnya mencari rezeki yang halal sedang-sedang sekalian. Jadi sedang-sedang sekalian, saya menyuruh diri saya kita panjangkan sebanyak kepada sedang-sedang sekalian, insyaAllah. Maknanya sama-sama kita mencari yang halal, dan mudah-mudahan kita semua dianugerahkan Allah SWT beri yang halal untuk keselamatan fidarain, ataupun keselamatan di dua dunia, mana di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita bincangkan pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah jumpa untuk hari esok dan lusa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.